Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal binti Muhammad Hafiz. Nama saya Nurul Ayuni binti Syarudin. Nama saya Muhammad Nazar Hijazi bin Hisham. Dan kami dari kelas F1B. Pada hari ini kami akan membentang tentang analisis yang kami peroleh daripada tugasan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Antara aspek yang kami dapat analisis dalam tugasan tersebut adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil serta kesalahan hayat dan sebagainya. Baiklah, mari kita mulakan. Yes. Kita akan mulakan dengan petikan pertama. Kewujudan sesuatu bangsa adalah berkait rapat dengan asal-usul bahasa. Jika tiada bahasa, maka tidak wujudlah sesuatu bangsa itu. Bahasa dan bangsa ialah dua komponen yang saling melengkapi, iaitu bahasa Melayu dan bangsa Melayu. Bahasa Melayu ialah bahasa yang berasal daripada rumpun Austronesia. Telah lebih 1000 tahun, bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu juga dituturkan oleh mana-mana penduduk di kebanyakan negeri. Contohnya, bahasa Melayu di Malaysia dikenali sebagai bahasa Malaysia dan bahasa Melayu di Indonesia dikenali sebagai bahasa Indonesia. Kesalahan yang saya dapati dalam petikan ini adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Pada bahasa Melayu dan bangsa Melayu, baris ketiga menunjukkan bahawa penulis menggunakan penggunaan huruf B iaitu huruf besar. Manakala pada baris keempat, penulis menulis Austronesia. Penggunaan yang sebenarnya adalah Austronesia. Kemudian, kami juga dapat menganalisis penggunaan telah. Sepatutnya, penggunaan tersebut menggunakan setelah. Kemudian, kami juga menjumpai kesalahan kebanyakan negeri pada baris ke-6. Sepatutnya, kebanyakan hurufnya hanyalah 1K. Itu sahaja. Perenggan kedua, perkembangan bahasa Melayu. Berdasarkan kajian sejarah, didapati bahawa kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajah Eropah telah banyak membawa pengaruh kepada budaya, bangsa dan adat di negara ini. Kedatangan pengaruh-pengaruh luar ini telah menyebabkan perbezaan yang ketara berlaku kepada bahasa Melayu. Perbezaan dapat dilihat di antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Terdapat 3 tahap utama yang telah diberikan oleh ahli bahasa dan setiap tahap tersebut mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari segi pengaruh agama dan bahasa itu sendiri. Kesalahan yang telah kami kesan dalam perenggan ini ialah seperti yang dinyatakan di perenggan pertama tadi, bahasa Melayu. Bahasa iaitu huruf B perlu dikecilkan. Dan yang kedua, di antara. Di antara perlu ditukar menjadi antara kerana di antara merujuk kepada ruang. Kita akan beralih kepada perenggan ketiga. Pada abad ke-7 sehingga zaman peralihan Hindu-Islam, bahasa Melayu kuno ialah bahasa Melayu yang telah berkembang di Nusantara. Bahasa Kulun yang dituturkan di Sriwijaya berkemungkinan bahasa Melayu yang telah berkembang menjadi bahasa tersendiri di samping bahasa-bahasa lain di Nusantara, seperti penemuan pelbagai jenis batu surat yang bertarikh pada abad ke-7 Masihi dan selepasnya menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu kuno di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berkuasa pada ketika itu dan berkemungkinan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi kerajaan tersebut. Namun, Abdul Rashid 2006 menyatakan bahawa terdapat penemuan sebuah batu bersurat berbahasa Melayu di Dong Yen Chau di Teluk Tauran, Vietnam yang bertarikh pada abad ke-4 dan batu bersurat tersebut menggunakan penyesuaian huruf Pallawa bahasa Sanskrit. Pada abad ke-7, perkembangan bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh budaya luar yang datang ke Nusantara seperti budaya India. Antara kesan pengaruh budaya India ialah penggunaan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa kebudayaan terpenting di India. Pengaruh bahasa Sanskrit digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, hal ehwal, agama dan penghasilan karya klasik. Bahasa Sanskrit ini telah mempengaruhi pelbagai cabang kehidupan orang Melayu. Bukti kewujudan bahasa Melayu kuno ini dapat dilihat pada batu-batu bersurat yang terkenal iaitu
Talang Tua, Kedudukan Bukit, Kota Kapur dan Karam Rahim. Antara kesalahan-kesalahan bahasa yang dapat kami kesan dalam petikan ini ialah huruf Pallava bahasa Sanskrit. Sepatutnya huruf Pallava mestilah diikuti oleh kata sendiri nama itu daripada untuk menerangkan asal usul huruf Pallava itu sendiri. Seterusnya seperti yang terdapat pada perenggan 1 dan perenggan kedua, kesalahan yang sama telah diulang, iaitu penggunaan huruf kecil pada perkataan Melayu. Sepatutnya penggunaan huruf besar sepatutnya digunakan dalam perkataan Melayu ini. Perenggan yang keempat, pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Hal ini demikian kerana pada masa itu kebanyakan masyarakat Melayu beragama Hindu dan bahasa Sanskrit juga menjadi bahasa golongan bangsawan dan mempunyai hierarki yang tinggi. Sifat bahasa Melayu yang mudah dilenturkan mengikut keadaan juga menjadi penyebab bahasa Sanskrit diterima. Hal ini boleh terbukti daripada pengaruh tulisan atau aksara Pallava dan Devanagari yang berasal dari India, kata-kata dan rangkai kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit serta fenom-fenom Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu kuno. Implikasi daripada kedatangan bahasa Sanskrit ini adalah adanya sistem tulisan yang seragam dan penambahan kosakata dalam bahasa Melayu kuno seperti tatkala, atava, shukashita, karana dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu tidak mempunyai pengaruh Parsi atau Arab. Kesalahan yang telah kami kesan dalam perenggan keempat ini ialah hal ini demikian kerana tidak boleh digunakan. Ia perlu ditulis dengan hal ini dikatakan demikian kerana. Kesalahan yang kedua ialah dilenturkan. Perkataan ini dianggap tidak sesuai penggunaannya, jadi ia perlu ditukarkan menjadi dilentur. Yang ketiga ialah hal ini boleh terbukti. Penggunaan ini juga tidak sesuai dan kami telah menukarnya menjadi hal ini terbukti. Yang ketiga ialah fenom-fenom, iaitu kesalahan ejaan. Perkataan yang betul ialah fonem-fonem. Yang kedua ialah sistem ini adalah patut digantikan dengan ialah kerana sistem tulisan merupakan kata nama. Dan akhir sekali, tatkala, atava, shukashita dan karana perlu disandingkan. Hal ini kerana perkataan-perkataan ini tidak wujud dalam bahasa Melayu dan merupakan bahasa pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Perenggan kelima, ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit. Selain itu, susunan ayat bahasa Melayu kuno bersifat Melayu. Bunyi B ialah W dalam bahasa Melayu kuno. Contohnya seperti bulan menjadi bulan. Bunyi bagi I pepet tidak wujud dalam bahasa Melayu kuno kerana perkataan dengan bersamaan dengan dangan atau dengan. Selain itu, dalam bahasa Melayu kuno tidak mempunyai awalan ber, tetapi mempunyai awalan mar seperti berlepas menjadi mar lapas. Awalan D juga merupakan ni dalam bahasa Melayu kuno seperti diperbuat menjadi diperbuat. Terdapat juga bunyi konsonan yang diinspirasikan seperti b, t, p, d, ke, h. Contohnya seperti suhasita. Huruf H hilang dalam bahasa moden seperti semua menjadi samuha dan saya menjadi sahaya. Tulisan yang digunakan ialah tulisan yang berasal dari India seperti Devanagari dan Pallava. Tulisan ini dikatakan pengaruh tulisan India seperti Jawa kuno dan tulisan Kawi. Ini didapati pada prasasti dengan banyaknya pengaruh kata pinjaman Sanskrit yang berkait rapat dengan pengaruh kebudayaan India dan agama Hindu. Bahasa Melayu kuno tidak mempunyai pengaruh bahasa Arab baik dari segi kosakata atau tulisan. Kesalahan yang dapat kami kesan dalam petikan ini ialah perkataan ini tidak boleh berada di hadapan ayat kerana bukan merupakan subjek atau kata nama.
Oleh itu kita boleh gantikannya dengan tulisan ini. Kemudian, perenggan ke-6, peralihan daripada zaman bahasa Melayu kuno kepada zaman bahasa Melayu moden adalah disebabkan oleh kedatangan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Sejak itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosakata, struktur ayat dan bentuk tulisan. Bukti kewujudan bahasa Melayu klasik dapat dilihat menerusi peninggalan 3 buah batu bersurat, iaitu: pertama, batu bersurat di Pagaruyung, Minangkabau yang bertarikh 1356 Masihi yang ditulis dalam huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno serta beberapa baris sajak Sanskrit. Yang kedua, batu bersurat di Minye 7, Aceh bertarikh 1380 Masihi yang masih menggunakan abjad India dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat Nabi, Allah dan Rahmat. Yang ketiga, batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu bertarikh 1303 dan 1387 Masihi yang ditulis dalam tulisan Jawi. Hal ini membuktikan bahawa tulisan Arab telah mula digunakan dalam bahasa Melayu pada zaman itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini ialah catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana munculnya kesusasteraan Melayu dalam bentuk selepas abad ke-13. Kesalahan ayat yang kami dapat analisis dalam petikan ini adalah penggunaan kata sendi. Kata sendi nama iaitu daripada. Peralihan daripada zaman bahasa Melayu sepatutnya digunakan kepada peralihan dari zaman bahasa Melayu. Kemudian, kami menjumpai perkataan iaitu kata pemeri adalah disebabkan oleh kedatangan pengaruh. Sepatutnya penggunaan ialah disebabkan oleh kedatangan pengaruh. Seterusnya, tulisan Jawi. Sepatutnya Jawi menggunakan huruf besar iaitu J, yang J huruf besar Jawi. Akhir sekali adalah kesusasteraan Melayu dalam bentuk selepas abad ke-13. Ayatnya adalah betul, tetapi tidak dapat difahami kerana tidak lengkap penggunaannya. Beralih kepada perenggan ke-7. Berdasarkan tarikh yang tercatat pada batu bersurat Kuala Berang hingga ke zaman Abdullah Munsyi, iaitu pada abad ke-14 hingga abad ke-19, menjadi jangka masa bagi penggunaan bahasa Melayu klasik ini. Kegemilangan zaman bahasa Melayu klasik ini dapat dilihat pada zaman kerajaan Melaka, Aceh dan Johor Riau. Hal ini kerana bahasa Melayu dapat disebarkan dengan mudah melalui pengaruh politik. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran agama Islam yang tinggi darjat kebudayaannya juga menjadi salah satu faktor perkembangan bahasa Melayu klasik ini, selain daripada perkembangan tulisan Jawi dan perbendaharaan kata daripada bahasa Arab yang berpengaruh dalam bidang kesusasteraan, sejarah dan undang-undang. Bahasa Melayu klasik ini memainkan peranan sebagai bahasa rasmi, bahasa lingua franca, bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Kesalahan yang dapat kami kaji dalam petikan ini ialah perkataan hingga ke tidak boleh digunakan sekali kerana kedua-dua perkataan tersebut merupakan kata sendi nama. Seterusnya, hal ini kerana merupakan kesalahan yang kedua, iaitu kerana tidak mempunyai kata kerja, iaitu dikatakan sepatutnya digantikan dengan hal ini dikatakan demikian kerana. Seterusnya, perkataan agama Islam, iaitu penggunaan kesalahan dari segi penggunaan huruf besar kecil dalam perkataan Islam, iaitu Islam ditulis dalam huruf kecil sepatutnya digantikan dengan huruf besar. Akhir sekali, perkataan lingua franca sepatutnya disendengkan kerana perkataan tersebut merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Perenggan yang ke-8. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik.
Bahasa Melayu klasik mempunyai ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit serta mempunyai banyak ayat yang pasif. Gaya bahasa Melayu klasik pula memperlihatkan gaya yang tersendiri. Gaya bahasa Melayu klasik kelihatan pada ayat kompleks, ayat pasif dan ayat songsang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bahasa Arab serta lenggoknya yang jelas kelihatan kearab-araban. Bahasa Melayu klasik juga kebanyakannya menggunakan bahasa istana serta penggunaan ayat songsang sangat banyak dan selalu menggunakan partikel pun dan lah. Dari segi sejarah, bahasa Melayu klasik mempunyai kesignifikanannya tersendiri. Bahasa ini dikatakan sebagai titik bermulanya bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu klasik juga memperkenalkan ragam bahasa persuratan dengan munculnya tulisan Jawi yang digunakan secara meluas di alam Melayu. Peranannya juga penting sebagai asas kepada pembentukan bahasa baku, konsep kebangsaan Melayu dan mengungkapkan pelbagai jenis laras bagi memulakan transformasi ciri budaya yang penting. Selain itu, bahasa Melayu klasik juga banyak menggunakan kata pangkal ayat dan perdu perkataan seperti al-kisah, hatta, adapun, sebermula dan banyak lagi. Kata pinjaman yang paling menonjol ialah bahasa Arab, Parsi dan Sanskrit. Kesalahan yang kami dapat kesan daripada petikan ini ialah kearab-araban. Perkataan ini dianggap tidak wujud dan kami telah menukarkannya kepada kearaban. Yang ketiga ialah kebanyakan. Di sini kita dapat lihat kesalahan ejaan. Huruf K sepatutnya satu dipenggalkan supaya tinggal satu sahaja huruf K. Akhir sekali ialah kesignifikanannya. Kesignifikanannya ini dianggap tidak wujud dan kami telah menukarkannya menjadi signifikan. Perenggan yang terakhir, kesimpulannya, bahasa Melayu telah banyak berkembang dan diubah suai dari abad ke abad. Banyak aspek yang telah berubah, antaranya sistem tulisan dan ejaan serta kosakata dan tata bahasa. Sistem tulisan dan ejaan telah banyak berubah dari zaman bahasa Melayu kuno kepada bahasa Melayu klasik seperti tulisan rencong, tulisan Pallava dan tulisan Kawi, dan kemudiannya menjadi tulisan Jawi yang menerima pengaruh Arab. Zaman peralihan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik mempunyai bahasanya yang tersendiri, iaitu zaman bahasa praklasik. Selain itu, pengaruh bahasa asing seperti bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu juga telah memainkan peranan dalam sistem tulisan dan ejaan dalam bahasa Melayu. Banyak bukti yang telah dikumpulkan oleh para sarjana seperti batu bersurat yang menjadi rujukan buat ahli bahasa mengenal pasti tulisan pada batu bersurat tersebut. Akhir kata, evolusi yang telah dialami oleh bahasa Melayu itu sendiri menjadikan bahasa Melayu pada zaman ini menjadi mudah difahami dan ditulis pada masa kini. Generasi pada era moden ini seharusnya menghargai dan menjaga sejarah perkembangan bahasa Melayu agar tidak lapuk di telan zaman. Kesalahan bahasa yang dapat kami analisis dalam petikan ini adalah baris keempat, iaitu kepada bahasa Melayu. Sepatutnya penggunaannya adalah pada bahasa Melayu. Seterusnya adalah ditulis pada masa kini. Sepatutnya penggunaannya adalah pada masa ini. Sekian itu sahaja. Akhir kata, kita dapat lihat bahawa dalam penulisan ini terdapat beberapa kesalahan yang sangat ketara, iaitu penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kesalahan hejaan, juga kata sendi nama. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memartabatkan bahasa Melayu dalam segala aspek, dari segi penulisan, pengiklanan, penyiaran dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami. Harap kita dapat bersama-sama mengembangkan lagi tulisan kita tentang dalam aspek tata bahasa yang betul. Sekian. Terima kasih.